wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita sambung dalam naskah terjemahan muka surat 47. Man hafizah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafizah ala ummati, barang siapa yang menghafal kepada umatku, man hafizah ala ummati arba'ina hadithan min as-sunnati hatta yu'addiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yawmal qiyamah. Barang siapa menghafal kepada umatku, yakni menghafal untuk dia sampaikan kepada umatku 40 hadis sehingga ia menghafalkannya kepada mereka. Dalam lafaz hadisnya disebut hatta yu'addiyaha ilaihim, sehingga ia menyampaikannya. Yu'addiyaha al-ada, yakni menyampaikan. Kepada mereka, maka aku memberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala min ummati 40 hadithan laqiya Allah azza wa jalla yawmal qiyamati faqihan aliman. Hadis tadi mengikut nota kaki di bawah, tahqiq Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barri, Ibnu Abdul Barri, bukan Birri, Ibnu Abdul Barri, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dipandangnya dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif. Kemudian hadis yang berikutnya, man hamala minan ummati 40 hadithan laqiya Allah azza wa jalla yawmal qiyamati faqihan aliman. Barang siapa dari umatku menghafal 40 hadis, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang ahli fiqh yang alim. Faqihan aliman, faqihan aliman. Dirawikan oleh Imam Ibnu Abdul Barri dari Anas radhiyallahu anhu, dan dipandangnya dhaif. Dipandangnya dhaif. Nah, di sini juga merupakan hadis yang dhaif. Wa dha'afahu, ini bahasa dalam teks Arabnya. Jadi mungkin yang dipandangnya dhaif itu oleh perawi itu sendirilah, Ibnu Abdul Barri. Dia mencatatkan hadis ini dalam kitabnya Ibnu Abdul Barri ada satu kitab berkenaan dengan ilmu dan juga para ulama, kelebihan ilmu dan juga para ulama.
Kemudian sabda Nabi SAW, man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahu Allah ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memahami agama Allah, nescaya dicukupkan Allah akan kepentingannya, ya, ma ahammahu, ya, kafahu Allah, Allah akan mencukupkan ma ahammahu, ya, perkara yang menjadi keinginannya, cita-citanya, ya, ataupun perkara yang penting lah dalam urusan hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, di luar dugaannya. Min haitsu la yahtasib ay min haitsu la yakhturu bi bali, yang tak disangka-sangka. Hadis ini dirawikan oleh Al-Khatib dari Abdullah bin Juz'i Az-Zubaydi, yang bin Abdullah, daripada Abdullah bin Juz' Az-Zabidi, itu Az-Zubaydi, bisnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Kemudian sabda Nabi SAW, Auha Allahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahimu inni alimun uhibbu kulla alimin. Diwahyukan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai Ibrahim, bahwasanya aku maha tahu, ya, inni alimun, aku adalah Tuhan yang maha mengetahui, uhibbu kulla alimin, aku menyukai tiap-tiap orang yang tahu, yang berilmu. Ini aku menyintai semua orang-orang yang berilmu. Hadis ini disebut oleh Ibnu Abdul Barri, ya, dengan cacatan. Walam azfar lahu bi isnadin. Maksud dengan cacatan, dalam bahasa Arabnya disebut Zakarahu Ibnu Abdul Barri ta'liqan walam azfar lahu bi isnadin. Mu'allaq, ini hadis mu'allaq, ini kan, ya. Mana hadis yang terputus sanadnya lah, dibawa oleh Imam Ibnu Abdul Barri secara mu'allaq. Secara mu'allaq, iaitu dicatatkan matannya, adapun sanadnya, sanad hadis itu mu'allaq. Kan kata Imam Al-Iraqi, lam azfar lahu bi isnadin, dan aku tidak menemui sanad dia. Di sini tidak aku temui sanad dia. Jadi hadis ini dicatat oleh Imam Ibnu Abdul Barri dengan matanya, ya. Dan kata Imam Zainuddin Al-Iraqi, dia tidak menemui sanadnya, maka tak boleh dia nak menghukum apakah sanad hadis itu sahih, dhaif, dan atau sebagainya. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, al-alimu aminullahi subhanahu fil ardi, orang yang berilmu itu adalah kepercayaan Allah di bumi. Ya, mana aminun, pemegang amanah Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Dirawikan oleh Ibnu Abdul Barri dari Muaz dengan sanad yang dhaif. Sabda Nabi SAW, sinfani min ummati idza saluhu salahan nasu wa idza fasadu fasada an-nas
al-umara wal fuqaha. Artinya dua golongan dari umatku apabila baik, saya baiklah manusia semuanya, dan apabila rosak, saya rosaklah manusia seluruhnya, iaitu amir-amir, al-umara. Al-umara ini pemerintah wal fuqaha, dan juga ahli-ahli fiqh. Ini al-ulama. Dirawikan oleh Ibnu Al-Barri dan Abu Nuaim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang dhaif. Dan sebagaimana kita sebut sebelumnya, bila hadis itu sanadnya dhaif, tidak semestinya hadis itu adalah dhaif, kerana hadis ini dia merangkumi dua dia panggil struktur, matan dan juga isnad. Walaupun sanadnya dhaif, kemungkinannya matanya itu disokong oleh hadis sahih yang lain, ataupun bahkan sanad itu sendiri mungkin nanti akan ditemui jalur, kerana sanad ni adalah jalur periwayatan, mungkin akan ditemui jalur yang menguatkan hadis itu. Sebab itu para ulama dia meletakkan catatan sanad dhaif. Dia tidak sebut hadis dhaif, kerana kemungkinan matanya adalah sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata alayya yawmun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla, fala burika li fi tulu'i syams zalika al-yawm." Apabila datanglah kepada aku hari, mana muncul hari yang baru dan tidak bertambah ilmuku padanya yang mendekatkan daku kepada Allah, maka tidak diberikan barakah bagiku pada terbit matahari hari itu. Dan maknanya kalau muncul hari yang baru tapi tidak bertambah ilmu, maka tidak ada berkat bagi hari tersebut. Jadi daripada hadis ini memberi satu ilmu kepada kita bahwasanya bila kita berusaha untuk menambah ilmu pada setiap hari, bermakna hari kita itu merupakan hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirawikan oleh Imam At-Tabrani, Abu Nuaim dan Ibnu Abdul Barri dari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda mengenai kelebihan ilmu dari ibadat dan mati syahid. Fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Kelebihan orang berilmu dari orang abid. Orang abid iaitu ahli ibadat. Ahli ibadat yakni orang yang banyak ibadahnya. Kelebihan orang berilmu dari orang abid, yakni orang yang banyak ibadahnya, seperti kelebihanku dari orang yang paling rendah dari sahabatku. Maknanya kelebihan Nabi dan juga orang yang paling lekeh, yang paling rendah di kalangan sahabat-sahabat. Maka begitulah kelebihan orang alim dengan ahli ibadat. Jadi katalah di antara Rasulullah dengan orang yang paling, dengan sahabat yang paling rendah ada 100 tingkatan. Maka begitulah orang berilmu yang berada jauh mengatasi orang yang beribadat, dengan dipanggil dengan tingkatan, dengan perbezaan yang sama di antara Rasulullah dan juga orang yang sahabat yang paling rendah. Hadis ini dirawikan oleh Imam At-Tirmizi dari Abi Umamah, bukan Abi Amamah, Abi Umamah, Abi Umamah, dan katanya, kata Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Dan insyaAllah nanti mungkin kita akan
simpulkan daripada semua hadis-hadis yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ini, kita dah bertemu sebelum ni pun dah 2-3 hadis yang sahih, dan ini juga termasuk fadl alim al-abidi ka fadli ala adna rajulin min ashabi, pun hadis yang hasan sahih kata Imam Tirmizi. Nanti insya-Allah nanti kita dipanggil murajaah semula hadis-hadis yang sahih insya-Allah. Lihatlah betapa Nabi SAW membuat perbandingan antara ilmu pengetahuan dan darjat kenabian, dan bagaimana Nabi mengurangkan tingkat amal ibadah yang tidak dengan ilmu pengetahuan. Nabi merendahkan, yang merendahkan dipanggil ibadah semata-mata tanpa ilmu, maka Nabi letakkan dia pada kedudukan yang rendah berbanding dengan ilmu pengetahuan. Meskipun orang beribadah itu tidak terlepas dari pengetahuan tentang peribadatan yang selalu dikerjakan, walaupun dia kata dari segi kebiasaan, orang yang beribadah itu sudah tentu beribadah dengan ilmu, tapi apa yang menjadi maksud Nabi itu adalah bandingan. Kalau nak dibandingkan ilmu dengan ibadah, maka ibadah itu berada pada kedudukan yang sangat tinggi, dan kalau tak adalah ilmu, maka itu bukanlah ibadah namanya. Sebab itu kata Imam Ghazali, seolah-olah Imam Ghazali dia nak menegaskan kepada kita bahawasanya kalau kita benar-benar beribadah, maka sudah tentu kita juga perlu menjadi seorang yang alim. Kerana kalau beribadah dengan kejahilan, itu bukan ibadah. Maka tujuan Nabi SAW menyebutkan bandinganlah hadis ini bukan Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahawasanya boleh berlaku ataupun kita boleh berpada dengan ibadah tanpa menuntut ilmu. Bukan maksud itu, kerana hatta kalau kita nak beribadah sekalipun memerlukan kepada ilmu. Jadi yang menjadi tujuan Nabi itu adalah Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahawa kedudukan ilmu itu adalah menempati satu martabat yang sangat tinggi. Nabi SAW bersabda, fadlul alimi ala al-abidi ka fadlul qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Maksudnya, kelebihan orang berilmu atas orang abid adalah seperti kelebihan bulan malam purnama dari bintang-bintang yang lain. Mana dilihat dari segi aspek cahaya tu, cahaya bulan pada bulan purnama kita boleh tengok penuh bulan, mana cahayanya jelas, bulat, dipanggil besar, berbanding dengan cahaya bintang yang hanya kecil saja. Jadi begitulah kata Nabi SAW, bandingan orang berilmu dan juga orang alim dan juga seorang abid. Hadis yang ketiga ini dalam muka surat inilah dirawikan oleh Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan lain-lain dari Abu Darda. Di sini tidak dinyatakan oleh penterjemah kita darjah hadis ini, ya. Menurut Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam tahqiqnya bagi Sunan Abi Daud dan Sunan Ibn Majah, kata dia hadis ini adalah hasanun bisyawahidihi, hadis hasan, hadis hasan dengan berdasarkan pemerhatian kepada semua jalur-jalur periwayatan dia, maka hadis ini hadis hasan. Jadi tuan-tuan dan puan tanah lah, jadi hadis sahih, hadis hasan ini merupakan hadis yang kuat, yang tak perlu kita meragui lagi akan kebolehan untuk kita berpegang dengan dia. Nabi SAW bersabda,
yashfa'u yawmal qiyamati thalathatu al-anbiya'u thumma al-ulama thumma asy-syuhada. Yang memberi syafaat pada hari kiamat ialah 3 golongan, iaitu para nabi, kemudian para alim ulama, dan kemudian para syuhada. Dirawikan oleh Imam Ibn Majah dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, isnadnya adalah dhaif. Hadis ini isnadnya dhaif. Yashfa'u yawmal qiyamah salasatun. Ditinggikan kedudukan ahli ilmu sesudah Nabi. Dalam hadis ini disebutkan ada 3 yang akan beri syafaat di akhirat. Syafaat ni apa makna syafaat? Syafaat ni adalah memohon dari Allah. Seorang yang diredai oleh Allah, Allah Ta'ala izinkan kepada dia untuk dia memohon bagi pihak orang lain. Apa yang dipohon itu, ada yang pertama sekali, syafaat ini berguna, mana orang lain yang diredai oleh Allah memberi syafaat kepada kita untuk meninggikan lagi darjat dalam syurga. Itu satu. Ataupun untuk membebaskan daripada neraka, untuk membebaskan daripada neraka. Dan ada di sana syafaat uzma, syafaat paling agung, iaitu mempercepatkan hisab Allah Ta'ala ke atas sekalian manusia di mahsyar. Itu syafaat. Jadi bergunanya syafaat untuk mengangkatkan lagi darjat seseorang dalam syurga, ataupun untuk membebaskan dia daripada neraka, ataupun untuk mencepatkan, ini syafaat uzma hanya milik Nabi Muhammad SAW, mencepatkan hisab di akhirat. Ditinggikan kedudukan ahli ilmu sesudah Nabi dan di atas orang syahid. Mana para ulama ni berada atas daripada syuhada. Serta apa yang disebut dalam hadis tentang kelebihan orang syahid. Maknanya kelebihan para ulama ini mengatasi kelebihan-kelebihan yang disebut dalam hadis tentang kelebihan orang mati syahid. Nabi SAW bersabda lagi, ma ubidallahu ta'ala bi syai'in afdala min fiqhin dini wala faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abidin wa likulli syai'in ibadun wa imadu hadha din al-fiqh. Tiadalah ma'ubidallahu, tiadalah peribadatan sesuatu kepada Allah, yakni tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh hamba untuk dia beribadat kepada Allah yang lebih utama daripada memahami agama. Min fiqhin fid din, daripada memahami agama. Sesungguhnya ahli fiqih, yang mana orang yang memahami agama itu, seorang ahli fiqih, mana seorang yang memahami agama itu adalah lebih sukar bagi syaitan menipunya daripada 1000 orang abid. Mana 1000 orang abid walaupun ramai, senang ditipu oleh syaitan berbanding dengan seorang alim, seorang faqih. Tiap-tiap sesuatu itu ada tiangnya, dan tiang agama itu ialah memahami fiqh, memahaminya, yakni ilmu fiqh. Dan fiqh di sini bukan hukum akad amali, tidak. Imam Ghazali dah sebut dah sebelum ni. Fiqh yang dia maksudkan itu ialah memahami agama itu sendiri. Hadis ini dirawikan oleh Imam At-Tabrani dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, isnadnya adalah dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu dinikum aisaruhu wa khairul ibadatil fiqh. Yang terbaik dari agama kamu
ialah yang termudah. Jadi sebab itu Nabi SAW menyebutkan hadis, atau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Nabi SAW idza khuyira, apabila dia diberi pilihan di antara dua perkara, dia akan memilih aisarahuma, yang paling mudah di antara dua perkara tersebut. Jadi sebab itu Nabi menegaskan dalam hadis, ad-dinu yusrun, agama Islam ni adalah mudah. Yang mudah lain, bermudah-mudah lain pula. Jadi maknanya tidak ada dalam agama Islam ni syariat yang payah. Hatta kalau yang mudah itu, kalau bagi sebahagian orang menimbul kesukaran, maka akan diberi kemudahan oleh syariat. Sebagaimana Nabi SAW sebagai contohnya menyebutkan, salli qa'iman, sembahyanglah kamu dengan berdiri. Fa illam yastati' fa qa'idan, kalau tak mampu berdiri maka sembahyanglah dengan duduk. Mana diberi kemudahan. Fa illam yastati', kalau tak mampu sembahyang sambil duduk, fa muttaji'an atau fa 'ala jambin, sembahyanglah dengan berbaring di atas rusuk. Jadi maknanya Islam ini adalah agama yang mudah, yang maksudnya memberi kemudahan. Sebab itu para ulama menyimpulkan dalam satu kaedah, kaedatun min qawaid al-fiqh, iaitu al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Bila timbul masyaqqah, kepayahan, maka situasi kepayahan itu mengundang kemudahan. Bila ada situasi payah, sukar, sakit dan sebagainya, musafir, maka akan muncullah rukhsah, kemudahan yang diberikan oleh syarak. Itulah agama kita Islam ni. Walau syaddadina ila ghalabah, tidak ada orang yang memberat-beratkan masalah agama ni, melainkan dia akan tewas. Walabahu din. Nabi SAW bersabda, yang terbaik dari agama kamu ialah yang termudah, dan wa khairul ibadati al-fiqh, dan ibadah yang terbaik ialah memahami agama. Jadi sebab itu kita jangan anggap bahawasanya kita belajar itu bukan ibadah. Jadi sebab itu taqarrub ila Allah, merasai kelazatan dalam ibadah ni. Ada setengah orang, dia kelazatan dia dalam ibadah ni adalah ibadah dalam bentuk fizikal. Bila dia menunggu saat fizikal dia beribadah, barulah dia merasai kelazatan. Itu kelazatan yang, kalau kata Imam Ghazali, itu kelazatan yang rendah. Kelazatan yang paling tinggi adalah kelazatan batin. Maknanya bagaimana kita nak merasai kelazatan batin, iaitu dengan ilmu, dengan ilmu. Jadi sebab itu kita menuntut ilmu ni, dia macam kita sembahyang lah. Orang yang khusyuk dan sembahyang, dia tenggelam dalam ibadat. Jadi sepatutnya kita menuntut ilmu ni, kita sudah merasai kelazatan dia dipanggil rohani. Kelazatan adalah, bukan kita mengaji itu tak rasa lazat lagi. Contoh macam kita mengaji tentang salat, tidak rasa lazat. Kemudian bila kita mengerjakan salat, barulah kita berusaha untuk merasai kelazatan salat. Itu bukan satu yang tak betul. Sepatutnya dia merasai kelazatan ketika dia mempelajari tentang salat itu lagi. Seumpama para sahabat, dia merasai kelazatan ketika bersama dengan Nabi, mendengar ucapan Nabi, mendengar hadis Nabi. Jadi begitulah kita pun. Maknanya bila kita mengaji, sebab itu kelazatan ini dia datang apabila ilmu itu betul-betul ilmu syarak, ilmu wahyu. Jadi sebab itu
anda merasakan pentingnya hatta kepada orang awam didedahkan dengan Quran dan juga hadis, kerana disitulah kelazatannya. Kerana apa saja ungkapan-ungkapan yang lain yang ditulis dan sebagainya tidak akan boleh menyamai ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi bila kita mendengar ayat Quran dan kita yakin bahasanya apa yang kita dengar itu adalah kalamullah, maka disitulah akan hadirnya kegembiraan, keseronokan. Dan itu juga bila kita yakin bahasanya apa yang kita dengar itu adalah hadis-hadis Nabi, memang kalam yang berasal usul daripada Nabi SAW, maka disitulah dipanggil kelazatan, nikmat dalam hati kita. Iaitu kita diberi peluang oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah untuk mendengar kalam dia, kalam Rasulnya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, dalam satu hadis yang masyhur Nabi menyebutkan, nadarallahu mura'an sami'a maqalati nafawa'aha summa addaha kama sami'a. Allah akan beri kebahagiaan hidup, keceriaan, wajah yang indah, wajah yang berseri kepada orang yang mendengar kalamku, kemudian dia menghafalnya dan dia berusaha untuk menyampaikan sebagaimana yang dihafal, atau sebagaimana dia dengar. Jadi sebab itu orang yang, kalau tuan-tuan sekalian rajin menghafal hadis, maka akan berlaku dalam hidup kita ini apa yang disebut oleh Nabi ini. Nabi kata nadarallah. Sebagai ulama menyatakan bahawa walaupun ini telah bentuk statement nadarallah, tapi yang dimaksud oleh Nabi itu adalah doa. Nabi mendoakan nadarallah. Aku mendoakan agar Allah memberi nadrah. Kita baca dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadirah, wajah-wajah ahli syurga pada hari itu nadiratun, bercahaya, berseri-seri, gembira. Kenapa? Ila rabbiha nazir, kerana memandang kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi bahasa yang sama Nabi sebutlah dalam hadis tadi, nadarallahu, Allah akan memberi cahaya wajah, Allah akan beri kegembiraan kepada seorang sami'a maqalati, yang dia mendengar hadis-hadisku, fawa'aha, lalu dia menghafalnya, wa'aha ini muhafizaha, summa addaha, kemudian dia berusaha untuk menyampaikannya, dan menyampaikannya betul-betul sebagaimana yang dia dengar. Sebab itu pentingnya ketepatan tu. Penting, sebab itu para ulama maka berusaha untuk menyimak hadis, bagi tahu pada kita hadis ini memang tepat, memang sahih daripada Nabi, hadis ini mutawatir, hadis ini hadis hasan. Jadi hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis hasan inilah kita berusaha untuk hafal. Kita hafal sebanyak mungkin, kemudian kita berkongsi dengan orang lain, berkongsi dalam Facebook, dan berkongsi dalam WhatsApp sama-sama kawan-kawan dan sebagainya. Maka insya-Allah tuan-tuan sekalian, kerana Nabi sendiri yang beritahu, dan Nabi inilah yang taqwa al-hawa, dia tidak bercakap daripada hawa nafsu dia, melainkan apa yang disampaikan itu semua daripada Allah. Maka yakinlah, kalau itu yang kita lakukan, kita rajin menghafal hadis, kemudian kita berkongsi dengan orang lain hadis-hadis yang dan Nabi sebut, menyampaikan kama sami'a, tanpa kita menambah dan sebagainya, sampai tepat sebagaimana kita dengar, yang kita pelajari, maka kehidupan kita akan penuh dengan keceriaan, dan kita akan dikurniakan oleh Allah dengan kebahagiaan, kegembiraan dalam hidup. Kerana itu doa Nabi SAW. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, cuba tanda beli pen fluorescent, pun ada ni pen fluorescent ni, nanti kita akan tanda. Imam Zainul Al-Iraqi dia dah bantu kita, dia tolong kita dalam banyak-banyak dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali itu. Ada hadis-hadis yang sahih, hadis hasan, itu tuan-tuan pun tanda, kemudian cuba ingat, pindahkan masuk dalam buku catatan kita masing-masing, pindahkan. Nanti bila ada kesempatan kita berkongsi dengan orang lain, berkongsi dengan orang lain. Dalam perkongsian tu tuan-tuan tulis itu
Hadis ini tulis, kalau tak mau tulis penuh pun tulis HR. Hadis riwayat siapa-siapa, Imam Ibnu Majah. Dari contoh macam hadis kita baca satu tadi, hadis ni hadis dua hadis dalam muka surat sebelum ni, dua hadis itu hadis yang sahih. Maknanya boleh kita nak kongsikan. Kalau tuan-tuan nak kongsikan hadis dhaif pun boleh. Yang tak boleh kongsi hadis maudhu', hadis palsu jangan. Hadis dhaif boleh kongsi, tapi kena letaklah di situ. Siapa riwayat siapa-siapa atau berani. Jadi Abu Hurairah, hadis isnadnya adalah dhaif. Tulis begitu. Isnad adalah dhaif. Kemudian catat si nota kaki di hujung, iaitu tahqiq Ihya Ulumuddin, ataupun catatan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Zainuddin Al-Iraqi. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Kalau hadis sahih, hadis hasan, kalau tuan-tuan tak letakkan darjat pun tak apa. Tapi kalau hadis dhaif kena tulis itu isnadnya adalah dhaif. Dan anda sendiri pun ada ketikanya anda berkongsi juga hadis dhaif, atas dasar dia panggil maknanya itu insya-Allah sahih walaupun isnadnya dhaif. Tapi disiplinnya begitulah. Kalau ada para ulama, kerana kita ni muqallid dalam fiqh pun, kita muqallid pada ulama-ulama fiqh. Dalam hadis pun kita muqallid pada ulama-ulama hadis. Jadi sebab itu orang muqallid ini sebenarnya dia sentiasa kena naqal. Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, hukumnya adalah halal. Berdasarkan kepada pandangan Imam Nawawi, hukumnya adalah haram. Itu muqallid. Muqallid dia tak boleh sebut dalam masalah ini hukumnya adalah halal, dalam masalah ini hukumnya adalah haram. Sebab dia tidak ada kemampuan. Dia tidak boleh menyembunyikan guru yang mana dia bertaklid dengan orang tersebut. Jadi begitu juga hadis. Kita tak pandai, tak tahu nak menilai satu hadis. Jadi sebab itu kita perlu untuk bertaklid kepada yang ulama yang pakar, yang mahir dalam hadis. Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam kalau yang lebih jauh daripada itu lagi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi. Sebab itu Imam Tirmizi hampir ke semua hadis dalam Sunan At-Tirmizi itu dia dah jelaskan sahih ataupun hasan sahih, hadis hasan, gharib, maknanya begitulah keadaan kita ni. Tapi kita perhati dalam masyarakat kita ni selalu sebut kata kita ni tidak mujtahid, kita ni adalah taklid, dan kita bermazhab dan sebagainya. Tapi nampak gayanya orang Melayu ni hanya bermazhab dalam fiqh saja, tapi dalam masalah hadisnya seolah semuanya menjadi mujtahid. Bila kita sebut hadis dan kita tidak nakalkan lagi siapa yang riwayat hadis itu dan pandangan ulama macam mana tentang hadis itu. Padahal tuan-tuan sekalian, hampir keseluruhan hadis yang dicatatkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka dicatatkan darjat. Tapi kita baca hadis dan kita tidak menyandarkan, tidak menyebut ulasan muhaddisin tentang hadis tersebut. Jadi seolah-olah macam kita tidak lagi bertaklid dalam masalah hadis, seolah macam kita ni sudah menjadi mujtahid dalam masalah hadis. Jadi tuan-tuan sekalian, ilmu ni mesti dinakalkan dengan amanah dan mesti dinakalkan dengan penuh amanah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sebut hadis ini dalam Ihya Ulumuddin. Kalau nak berkongsi, tulis catatan di hujung itu Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, biar orang tahu di mana kita mengambil hadis tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, Fadlul mu'minil alimi alal mu'minil abidi bisab'ina darajah. Kelebihan orang mukmin yang berilmu dari orang mukmin yang abid, tidak berilmu, abid ahli ibadat tapi tidak berilmu, ialah 70 darjat. Bezanya tu bukan 1-2 darjat, 70 darjat. Dirawikan oleh Ibnul Adi kita nak pindah
ibnu Adi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, isnadnya dhaif, kata Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmatilah semua ulama kita, insya-Allah. Kerana kita ni menumpang ilmu mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu khutaba'uhu qalilin sa'iluhu ila akhir hadis. Bahawa kamu berada pada suatu masa, makna satu zaman yang banyak ahli fikihnya, sedikit ahli qiraat dan ahli pidato. Maknanya pada zaman itulah, pada zaman Nabi SAW mengucapkan hadis ini, maknanya orang alim tu ramai, tapi khutbah, pemidato dan juga qurra, orang-orang yang sekadar membaca ahli qiraat, membaca Quran saja tapi tidak faqih, itu sedikit. Sedikit orang meminta dan banyak orang yang memberi. Yang mana yang nak minta tu sikit, masing-masing semua nak memberi, semua nak memberi, nak mengambil pahala. Sebab dalam hadis Nabi menyatakan, yadul ulya khairun min yadus sufla, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Mana yang memberilah, sebab bila kita beri, mana tangan kita di atas, bila kita menerima, tangan kita tu di bawah. Jadi pada zaman itu orang berilmu banyak, tapi orang pemidato sikit. Mana pemidato lah yang cakap tapi tak ada ilmu, ataupun yang sekadar membaca saja Quran, tapi tidak berusaha untuk mempelajari Quran, memahami Quran, tu sikit. Dan itu juga orang yang minta pun sikit, dan tapi yang banyaklah orang yang beri. Dan amal pada masa tersebut lebih baik daripada ilmu. Pada saat itu amal lebih baik daripada ilmu. Akan datang, akan muncul kepada umat manusia suatu masa, satu zaman yang mana sedikit ahli fiqahnya, mana orang berilmu sedikit, banyak ahli pidato, mana pemidato tu banyak, sedikit yang memberi dan banyak minta. Mana yang nak berinfak tu sikit, yang nak menerima infak tu, yang beria-ia untuk mencari siapa nak bagi dekat dia tu banyak. Pada saat itu, kata Nabi, ilmu pada masa itu lebih baik dari amal. Jadi ke zaman kita inilah, maka menuntut ilmu itu pada saat itu lebih afdal daripada beramal. Hadis ini dirawikan oleh Imam At-Tabrani dari Hizam bin Hakim, isnadnya adalah dhaif. Sanad dari sini adalah lemah. Sabda Nabi SAW, bainal alimi wal abidi mi'atu darajah, baina kulli darajataini khudrul jawadil mudammar sab'ina sanatan. Antara orang alim dan orang abid 100 darjat jaraknya. Jarak antara dua darjat itu dapat dicapai dalam masa 70 tahun oleh seekor kuda pacuan. Mana kuda yang bergerak pantas dan boleh menempuh perjalanan yang lebih jauh berbanding dengan masa yang ditempuh oleh kuda lain yang tidak bertaraf al-jawad al-mudammar, kuda pacuan ini. Jadi begitulah beza di antara orang alim dan juga orang abid, 100 darjat, di mana di antara darjat dengan darjat itu sejauh jalanan dapat dicapai oleh seekor kuda pacuan, sejauh dipanggil perjalanan 70 tahun yang dapat dicapai oleh kuda pacuan. Dirawikan oleh Imam Al-Asfahani dari Ibnu Umar dengan sanad yang dhaif.
Orang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Maka Nabi SAW menjawab, ilmu mengenai Allah Azza wa Jalla, ya, itu amalan yang paling baik, iaitu ilmu dan belajar ilmu tentang Allah. Bertanya pula orang itu bertanya lagi, ilmu apa yang engkau kendaki? Ilmu apa yang engkau kendaki? Ilmu apa yang engkau maksudkan? Ya, jadi soalan yang pertama tadi, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Nabi menjawab, ilmu mengenai Allah. Al-ilmu billah. Wallahu a'lam. Soalan yang pertama tu mungkinnya Nabi menjawab, okey, jawapan yang pertama tu mungkin dia menjawab ilmu, sekadar itu, ilmu. Kerana selepas itu orang itu bertanya lagi, ilmu macam mana yang kau kendaki, yang kau maksudkan itu ya Rasulullah? Bila ditanya tadi, apakah amalan yang paling baik? Nabi jawab ilmu. Kemudian dia tanya lagi, ilmu ni banyak, ilmu yang mana satu ya Rasulullah yang kau kendaki, yang kau maksudkan sebagai amalan yang paling baik itu? Nabi menjawab, ilmu mengenai Allah, al-ilmu billahi subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menjawab bahwasanya sedikit amal adalah bermanfaat dengan disertai ilmu mengenai Allah. Dan walaupun amalan kita tidak banyak, tapi kalaulah amalan itu dilakukan berserta dengan ilmu, mana mengenal Allah, maka dia lebih mendatangkan manfaat berbanding orang yang beribadah tapi tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya banyak amal tidak bermanfaat bila disertai kebodohan mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia beramal sembahyang, puasa, rajin beramal, tapi dia jahil tentang Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam Quran ini ayat-ayat yang paling banyak ialah ayat-ayat tentang Allah. Kalimah Allah saja tu lebih kurang 2000 diulang. Kalimah alif Allah sajalah, tak termasuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama-nama Allah lagi. Dan begitu juga dalam Quran ayat-ayat tentang kebesaran Allah merupakan ayat-ayat yang banyak, yang paling banyak dalam Quran. Hadis ini dirawikan oleh Ibnu Abdul Bari dari Anas dengan sanad yang dhaif. Nabi SAW bersabda, yab'asullahu subhanahu al-ibada yawmal qiyamati summa yab'asul ulama summa yaqul, ila akhir hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat, kemudian membangkitkan orang alim seraya berfirman kepada mereka, wahai orang alim, wahai si alim, bahwasanya aku tidak meletakkan ilmuku pada kamu selain kerana aku mengetahui tentang kamu. Jadi kalaulah Allah Ta'ala bagi rezeki dekat kita untuk jadi orang alim, tuan-tuan sekalian, kena ingat, kita ulang lagi, orang alim yang kita nak, yang dimaksud oleh Maughazali ini bukan alim di sisi manusia, mana orang kata kita alim, mana manusia kata kita ni digelar sebagai ulama, ustaz, asatizah dan sebagainya. Bukan. Dan kerana dalam Islam ini penilaian yang diambil kira adalah oleh Allah Ta'ala. Jadi biarlah kita ni alim si Allah. Jadi macam mana kita nak jadi alim si Allah Ta'ala? Mana kita mengajilah, kita belajar lillahi ta'ala. Bukan kita belajar supaya satu hari nanti orang akan mengangkat martabat kita, orang sebut kalimah sebelum nama kita tu, orang sebut al-alim, al-allamah, al-ustaz, dipanggil al-faqih, al-hafiz dan sebagainya. Bukan. Yang kita nak itu ialah kita ni orang yang berilmu, yang dalam dada kita itu penuh dengan ayat Quran, penuh dengan hadis Nabi, dan mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama Allah. Kalau boleh kita menghafal keseluruhan nama-nama Allah, kerana Nabi SAW menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman
Allah Ta'ala ini ada 99 nama. Man ahsaha dakhal jannah. Barang siapa yang menghitung nama-nama Allah ini, kata ulama dalam syarah hadis ini, iaitu orang yang mempelajari nama-nama itu, dia menghafal nama-nama itu, dia boleh menghadirkan nama-nama itu bi zahril qalb, dipanggil. Maknanya nama-nama itu adalah hati dia. Dakhal jannah, dia akan masuk syurga. Itu tuan-tuan sekalian. Kita mencapai satu kelazatan, keseronokan dengan belajar. Yang mana kehidupan kita ni makna penuh dengan menuntut ilmu. Kita mencatat, menulis, dipanggil. Kalau ulama-ulama dulu dia ringkaskan. Orang hari ini dia suka baca ringkasan. Ulama-ulama dulu dia suka meringkaskan. Macam kita mengaji ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh nampak banyak hadis-hadis yang Imam Ghazali bawa kepada kita. Jadi peringkat yang mula-mula tuan-tuan catat. Daripada hadis-hadis yang banyak kita baca itu, mana hadis-hadis yang Imam Iraqi kata hadis sahih, hadis hasan, tuan-tuan pindahkan masuk dalam buku catatan tuan-tuan sekalian. Kemudian apa makna dia, apa ulasan dia. Kalau tuan-tuan merasakan bahawa ulasan yang nak buat sebuah sikit itu boleh menambahkan kefahaman dalam hadis itu, pada peringkat awal mungkin tuan-tuan baca hadis itu tak faham, tapi bila ustaz hurai saja, barulah terbuka kefahaman itu. Tulis hadis ini, ungkapan ni maksudnya sekian, sekian. Jadi akhirnya tuan-tuan sekalian, dengan catatan daripada kita sendiri, yang ada pada yang kita sendiri, itulah ilmu. Itulah ilmu. Itulah dipanggil samarah, dipanggil hasil daripada pembelajaran kita. Hai orang alim, bahwasanya aku tidak meletakkan ilmuku padamu selain kerana aku mengetahui tentang kamu. Jadi bila dalam diri kita itu Allah Ta'ala letakkan ilmu, bermakna itu anugerah Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala tahu bahwasanya diri kita ini adalah diri yang layak untuk ditempati oleh ilmu dia. Dan tidak aku meletakkan ilmuku padamu untuk memberi azab kepada kamu. Pergilah, aku telah mengampunkan segala dosamu. Jadi bila dalam diri kita itu ada ilmu Allah, maka menunjukkan bahawasanya diri kita itu akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Hadis ini dirawikan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Musa Al-Asy'ari dengan sanad yang dhaif. Dan hadis ini tuan-tuan sekalian, dia menyamai atau hampir pengertiannya itu dengan satu hadis yang lain yang Nabi sebut tentang Quran. Nabi dalam satu hadis, dan anda baca hadis ini dalam Musnad Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi, di mana mafhumnya hadis itu menyebutkan, kata Nabi SAW, jika Quran itu dibalut dengan kulit, lalu kulit itu dilempar ke dalam api, nescaya tidak akan terbakar kulit itu. Kata ulama, ini adalah metafora ataupun kiasan ataupun perumpamaan bagi seorang yang dia menghafal Quran. Jadi bila kita menghafal Quran, mana kulit kita ni seolah membalut Quran, jadi kulit kita tak akan dibakar oleh api neraka. Ini sama sini. Orang yang dalam dirinya itu ada ilmu Allah, maka dia dan aku tidak meletakkan ilmuku, kata Allah dalam hadis kursi ini, kepadamu untuk memberi azab kepada kamu. Jadi bila aku letakkan ilmuku dalam diri kamu, bermakna kamu itu aku tidak akan azab. Pergilah, aku telah mengampunkan segala dosamu. Kita bermohon kepada Allah akan husnul khatimah. Ini doa Imam Ghazali. Dan kita minta daripada Allah agar Allah memberi kepada kita husnul khatimah, iaitu mati sebagai orang berilmu. Jadi selesai kita hadis, ayat Quran, hadis yang dibawa oleh Imam Ghazali selesai. Dan selepas ini Imam Al-Ghazali akan kemukakan, akan bentangkan kepada kita pula asar-asar. Asar iaitulah kata-kata sahabat, kata-kata para tabi'in dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah. Kita kalau
tak baca, tak menuntut ilmu, maka tak jumpalah penamahan. Jadi bila kita baca, kita menuntut ilmu, sedar tak sedar tuan-tuan sekalian, berlalu hari, selesai kita satu sesi dipanggil. Kita dah selesai membaca ayat Quran dan hadis yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin yang berkait dengan fadail atau fadilatul ilmi, fadilat ilmu. Selepas ini dia cerita pula asar dia panggil, dan ungkapan-ungkapan sahabat tabi'in, para salafus salih tentang kehebatan ilmu itu sendiri. Nanti selesailah pula kita asar. Selepas itu masuk pula bab yang kedua, iaitu kelebihan menuntut ilmu. Dan kita sekarang berada dalam tajuk berkenaan dengan kelebihan ilmu. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Taala memberi keberkatan masa kepada kita, memberi kesabaran dan memberi kekuatan jiwa kepada kita untuk kita mengharungi menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita menempuh jalan yang samalah sebagaimana ditempuh oleh alim ulama dulu, iaitu kesabaran dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihkan. Ya, sama-sama, insya-Allah.